Selamat pagi. Selamat pagi. Mana baru sampai rumah. Baru sampai rumah dah pukul 5 dah ni. Aduh, tak sempat nak tidur Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tak sempat nak tidur dah. Aduh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, kita relax lah dulu. Ustaz berubat sekarang dah tak buat live ke? Bukan tak buat live, tak berubat pun. Saya tengah berehat sekarang ni. Tak sempat nak buat live. Ni sementara nak tunggu subuh ni. Kita lah lagi kejap. Kalau saya naik sekejap lagi kan saya tertidur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Buat dekat YouTube, InsyaAllah lah nanti minggu depan kita dah start. Kita dah start rawatan balik. Kita buat kat YouTube. Kalau dekat TikTok dah tak boleh lah. Dekat TikTok kena ban nanti. Cantik lamar rumah. Tak cantik kalau lamar rumah memerlukan wang. Aduh. Assalamualaikum. Dah tak buat live rawatan lagi ke? Buat je. Cuma dekat TikTok ni mungkin dah tak boleh buat dah. Sebab kena ban bang kalau buat rawatan dekat TikTok ni. So saya mungkin ke YouTube lah kot. Patutlah Ustaz tak ada. Ini akaun yang keberapa ni? Yang akaun Edika Yusof tu dah kena ban lah tu. Akaun Edika Yusof tu dah kena ban. Minggu depan lah kot. Minggu depan kita buat dekat YouTube. Minggu depan lah insyaAllah kita buat kat YouTube balik. Ustaz dah sihat sepenuhnya ke? Belum lagi. Suara tak okey. Suara tak okey lagi, batuk sikit. Tapi tak tahulah kali ni demam dengan batuk ni lama juga ni, dekat masa 2 minggu lebih Saya pun tak tahu masalah apa. Pergi doktor dah. Ubat pun dah habis makan dah. Tapi tak baik juga. Dia suruh berehat kot. Yang live jual minyak pengasih dengan ada santau tu boleh pula. Ini rawatan pula kena ban. Tak tahulah. Sekarang ni banyak sangat akta. Jadi saya pun dah penat dah nak buat akaun baru lah. So kalau rawatan tu kita buat dekat YouTube je lah, kan. Berolah pun dah penat dah. Kami build up satu-satu akaun tu bersungguh-sungguh kot. So bila dah naik tinggi kan, tahu-tahu kena permanent ban. Tapi tak tahulah boleh dapat balik ke tak akaun tu. Dalam usaha lagi lah. Kalau boleh dapat lah. Tak dapat tak tahulah macam mana kan. Tak ada rezeki lah tu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam kenal. Biasa ada yang report tu. Tak tahulah nak cakap ada orang yang report ke tak. Tapi masa kena permanent ban tu, masa tu memang tengah merawat. Tapi saya tak tunjuk pun dekat pesakit. Saya tunjuk kat muka saya je masa tu. Tahu-tahu je kena permanent ban kan. Tapi tak apalah, benda tu bukan sekali jadi kat kita orang, banyak kali dah. Tapi kita orang buat juga kan.
Cuma saya yang pelik tu, macam mana kalau rawatan kena permanent ban, kalau cari hantu tak kena permanent ban pula kan. Saya ada minta tolong beberapa orang untuk dapatkan balik akaun tu, tapi alasan dia bagi sebab saya bukan host. Saya pun tak faham sangat pasal host TikTok ni. Cuma yang saya tahu serba sedikit, kalau jadi host TikTok ni korang kena macam kena apa, macam ni kan. Misal ini nak kena ikut target-target dia kan. Saya tak sampai hati lah pula benda-benda macam tu lah. Saya daripada dulu tak pernah pun target benda-benda macam tu. Dia kena jadi agensi, kena ada agensi agensi tu macam mana pula. Saya kat TikTok ni berapa tahun dah, tak pernah tahu pun pasal agensi ni. Tak perlu ada agensi, ustaz dah sampai rumah ke? Baru je sampai ni. Saya nak naik tapi saya fikir jam dah pukul 5, sekejap lagi kan takut terlelap pula. So saya tunggu subuh dulu lah, lepas tu baru saya ni lah. Leceh juga Titi ni ha. Leceh, memang leceh. Sebab dia banyak prosedur. Makin lama makin banyak prosedur dia. So korang-korang yang ada duit dekat dalam TikTok, contoh ada orang bagi gift kat korang ke apa benda, kalau boleh claim, korang claim lah. Saya akaun Erika SQ tu pun ada duit dalam tu. Gift saya pun banyak kot. Gift saya pun ada banyak. Gift yang saya nak bagi kat orang pun saya tak silap saya banyak juga. Bila dia kena permanent ban tu, dia kena habis lah. Habis gitu je lah. Kan? Semoga ustaz dan family semua sihat-sihat. Alhamdulillah. Kita okey je, semua okey. Betul lah, sekarang dah kena ada live gold gift. Titi, terima kasih banyak ni lah. Apa, view bagi gift. Dia target, saya nampak macam tu lah. Siapa yang macam akaun yang kuat dapat gift tu apa semua, akaun dia kuat lah. Dia buat macam mana pun akaun dia stay kuat juga. So macam kita yang tak minat orang-orang bagi gift ni, akaun kita tu tak kuat lah. Kan? Tapi main TikTok tu memang macam tu lah. Permainan TikTok tu memang macam tu lah. Keluar awal-awal ustaz duit dalam tu. Itulah, sekarang pun saya lebih pada macam contoh bagi gift jugalah. Bagi gift ni senang, kita tekan button gift tu kita bagi kan. So sekarang ni lebih pada infak-infak lah. Mana-mana saya tengok, mana-mana tu kita infak-infak macam tu je lah. Dulu saya letak dalam amount ni banyak juga kan. Kadang-kadang kita bagi lion. So benda tu dah ready kat dalam tu. So sekarang ni korang memang tak boleh letak banyak lah amount kat dalam tu. Sebab kalau kata permanent ban ni, dia macam tak ada hint lah. Tahu-tahu hilang je akaun korang. Salam ustaz, nak tanya nak buat rawatan kat mana? Saya dekat Ampang. Tapi dengan saya tak galakkan korang jumpa dengan saya pun. Kalau macam contoh ilmu-ilmu saya bagi tu, saya lebih kepada nak korang belajar macam mana korang nak kesan korang tu ada gangguan ke tidak, kan? So bila korang dapat kesan yang korang memang ada gangguan, cari perawat yang berhampiran. Kalau korang nak tunggu saya takut nanti. Sebab saya tengok ramai je yang kata, tadi pun ada masa kat live mamu tadi pun ada yang kata sampai suami dah meninggal apa semua. Saya tak nak lah sampai tahap macam tu. Bila korang dapat kesan korang ada gangguan, cuba cari yang mana-mana. Siapa-siapa pun tak apa. Saya bukan buat live ni untuk korang kena datang jumpa dengan saya, tolonglah rawat dengan saya, tak ada pun. Sebab saya pakai sistem jadual. Siapa yang dapat masuk jadual tu, dapatlah masuk. Sebab saya takkan pilih kamu ni orang terkenal ke, kamu ni menteri ke, Datuk Seri ke, apa ke. Saya tak pilih macam tu. Kamu artis ke, saya akan bagi keutamaan, tak ada. Daripada dulu sampai sekarang saya tak ada bagi keutamaan macam tu. Melainkan kalau kamu ni betul-betul teruk sangat, kamu boleh masuk dalam teli, bagi tahu. Kalau ada kelapangan tu, kita akan tarik masuk. Kan saya cubalah yang mana saya mampu. Saya pun tak adalah pandai mana, sikit-sikit tu boleh lah. Bang, bagus ke untuk saya buat puasa memutih? Puasa memutih ni bagus bang, tapi niat kita tu kena betul. Abang jangan buat sesuatu benda tu niat tu salah, kan? Kalau niat tu salah, memang boleh mendatangkan bangsa kadam jin. Macam contoh surah Al-Fatihah ataupun apa-apa surah dalam Al-Quran. Kalau abang salah niat, dia memang boleh menghadirkan bangsa jin. Dekat situ pegangan tu kena kuat. Kalau macam contoh satu-satu benda abang buat, biarillahi ta'ala, kerana Allah Ta'ala. Apa saja amalan yang kita lakukan tu, niat kita yang paling penting. Poin utama tu niat kita lah.
lillahi ta'ala. Mesti kena macam tu. Terima kasih banyak Slip. Okey, lillahi ta'ala. Kalau kata kamu, kalau kamu niat kamu disebabkan aku nak kebal, aku nak ni, memang dia akan wujud lah, bangsa jin tu akan hadir lah. Kan? Ustaz dah pergi berubat dengan ustaz, dia cakap harimau atuk saya menjaga saya. Saya nak tengok ada. Saya nak tengok ada. Ada lagi tak? Macam mana ni? Tak faham. Kamu dah pergi merawat dengan ustaz, dia cakap ada harimau atuk saya menjaga saya. Tak payah nak tengok kamu ada ke tak. Kamu sendiri dapat rasa. Sebelum masa kamu pergi rawatan dulu, masa kamu pergi, masa tu kamu pergi, mesti kamu dapat rasa perbezaan dah tubuh badan kamu. Tapi kalau kamu rasa sekarang ni badan kamu dah okey ke apa, just ignore lah. Ignore kan terus benda tu. Jangan kamu nak check lagi. Saat lagi sekarang benda tak ada jadi ada kan. Kamu mesti dapat rasa beza. Macam contoh sebelum kamu pergi dapat rawatan dulu, mesti kamu dapat rasa badan kamu lain apa semua, dan membuatkan kamu pergi dapatkan rawatan. So mungkin perawat tu dah bantu ke apa benda, dan kamu sekarang ni rasa badan kamu dah okey. Bila kamu rasa badan kamu dah okey, so jangan ni lah. Ya, masa merawat memang dirasuk, tapi baru-baru ni bini saya kena cakar balik. Kalau kena cakar balik tu memang ada lagi lah. Memang kena cakar balik lah, kena pergi balik lah dekat orang tu yang kamu rawat tu. Saya rasa tak okey lagi. Kamu yang ada keturunan, kamu mesti tahu badan kamu tu betul-betul okey ke atau benda tu masih ada lagi. Kan? So better kamu pergi cari balik perawat tu, cuba dapatkan rawatan balik dengan dia. Kenapa ada lagi benda tu? Kan? Mungkin ada kaedah, dia kena tukar kaedah lain. Sebab kaedah untuk saka ni dia macam-macam ada. Dia kena test satu persatu sampai dia sampai ngam dengan apa yang sepatutnya, sampai benda tu boleh terpisah. Kan? Pasal tu saya banyak kali cakap, kalau saka ni banyak-banyak gangguan lah. Gangguan saka yang paling complicated. Sebab gangguan saka ni nak kena kumpul adik-beradik bang kakak. Kalau kamu setakat pergi seorang je, biasanya memang tak jadi apa. Ya, memang tak jadi apa. Boleh lah untuk jarakkan kamu dengan keturunan tu, boleh lah. Tapi untuk benda tu betul-betul tersingkir ataupun dialih ke tempat lain tu tak ada, payah. Saka memang susah nak buang. Saka tak susah nak buang, tapi nak cari pemilik tu yang masalah. Kadang-kadang kamu rasa ada saka, tapi kamu bukan pemilik. Kamu ni pewaris seterusnya saja. Kan? Dia problem dia siapa pemilik saka. Dan kebanyakan yang kita rawat sebelum-sebelum ni yang pemilik saka tu kan biasanya mesti tak percaya dengan rawatan-rawatan. Yang kita pernah kesan, dia tak percaya pun pasal rawatan. Bila nak kumpulkan adik-beradik, dia lah orang yang paling macam mengarut lah benda ni semua, tahyul lah, itulah, inilah, ini. Dan sekali bila kita rukiahkan, orang yang tak percaya tu yang tak sedar. Kebiasaannya lah kan, dia memang akan cari elah lah untuk berkumpul adik-beradik. Tapi kebanyakan kes orang-orang yang memang ada keturunan ni, adik-beradik dia orang biasanya tak ngam, mesti bergaduh sesatu sama lain. Mesti tak ngam. Dia akan buat sampai tak ngam, sebab dia tahu kalau berkumpul ni dia boleh jadi masalah. Tu kebiasaannya lah kebiasaannya. Tasbih ustaz daripada mula saya beli sampai sekarang. Tasbih ustaz dari mula beli saya tak boleh pegang sampai sekarang. Pasal apa tak boleh pegang? Lawan sikit ke? Kalau awak tak boleh pegang tu, benda dalam badan awak tu yang masalah tu. Awak kena ada kekuatan lawan sikit. Ambil tasbih tu zikir. Awak akan rasa panah tak selesa, sakit kepala, rasa nak terbakar badan ke apa benda, lawan. Bermain dengan sihir, bermain dengan jin ni, kita kena ada kekuatan diri untuk lawan benda tu. Kalau awak jumpa dengan 100 orang perawat sekalipun, dia orang dapat bantu awak 30% je. Selebihnya tu memang diri awak. Awak kena ada kekuatan untuk lawan juga benda tu. Kan? InsyaAllah tak ada matilah kalau setakat berzikir pakai tasbih tu. Tak ada lagi kes mati. Dia kena ada kekuatan untuk berlawan. Saka kalau masa buat rawatan tu apa kesan dia bang? Saka kalau ada masa buat rawatan tu apa kesan dia bang? Kalau tanya dengan saya akan panggil saka tu. Kalau dengan saya lah, kalau awak biasa, kalau awak dah lama kenal saya ataupun awak tengok biasa rawatan saya akan panggil saka tu. Selagi mana saka tu tak munculkan diri, saya tak akan cakap awak ada saka. Paling tidak pun saka tu hanya menumpang badan awak dan dia balik pada tuan dia asal. Kalau dengan saya akan panggil saka tu, baru saya tahu awak ada saka ke tidak. Kan? Lepas tu baru kita akan pergi step yang seterusnya. Step kedua, step ketiga dan seterusnya. Sampailah kita cari jalan untuk menyelesaikan masalah saka tersebut. Okey, itu cara saya biasa buat macam tu lah. Setiap lepas solat, setiap lepas solat saya akan baca
Ayat Anas tunjuk kat di wajah, kenapa adik-beradik saya macam benci dengan saya? Kenapa pula adik-beradik awak benci dengan awak? Dia kalau awak buat surah Anas tu bukan disebabkan adik-beradik benci dengan awak atau taruh luar. Bila awak buat tu ada tindak balas tak dekat diri awak? Itu untuk kesan yang kita ni ada masalah ke tidak? Kesan dulu. Ada tak masalah? Sebab dekat sini ada point. Okey, dekat sini ada point. Okey, bila awak buat macam tu nanti awak cuba kesan. Awak bila awak buat macam tu ada tak rasa nak tumbang, ada tak rasa nak pitam dan sebagainya. Kalau adik-beradik tiba-tiba tak suka dengan kita, kita kena cari apa masalah dia. Kita kena tahu permasalahan dia. Adik-beradik aku ni takkan tiba-tiba tak suka dengan aku, mesti ada sebab. Mulut kita ke, ataupun ada harta benda ke yang tak diagihkan dengan sempurna ke, atau kita dapat lebih ke. Biasanya macam tu lah adik-beradik punya kerenah dia. Okey. Macam mana pula nak tahu orang tu ada saka? Biasanya banyak petunjuk-petunjuk dalam mimpi. Bermula daripada mimpi dulu bang. Bila abang dapat mimpi menyusukan bayi, abang dapat mimpi mendapat satu-satu keilmuan dalam waktu abang tidur. Okey, kemudian tiba-tiba banyak kali lah tiba-tiba ada wali tu datanglah, wali ni datang dan sebagainya dalam mimpi, mengajar abang tentang satu-satu ilmu, mengajar abang ilmu persilatan dalam mimpi. Okey, kemudian dia bawa abang ni satu-satu tempat yang tak pernah ada dalam alam nyata ni. Macam menarik sangat tempat tu. Biasanya petunjuk-petunjuk macam tu akan dapat. Kemudian baru kita akan check. Okey, kalau kata abang tak ada apa benda, tak ada dapat mimpi pelik-pelik ni, tak payah datang rawatan bang, tak ada apa. Biasanya tak ada apa. Orang yang kena gangguan ni, mimpi tu adalah syarat utama dia untuk kita tahu betul-betul ada gangguan ke tidak. Okey, yang saya cakap ni semua berdasarkan pengalaman saja. Jangan kau minta je lagi mana dia punya dalil, mana dia punya ni. Pening aku nak jawab. Okey, berdasarkan pengalaman saja. Saya dah demam 1 bulan 2 minggu, dah pergi hospital, dah duduk 1 minggu lebih, masih demam pagi malam. Okey kak, saya pun tengah demam tapi saya dah okey. Saya dah okey, sekarang tinggal batuk je. Akak tahu tak mesin apa? Saya buat benda tu sekali je. Mesin steam badan tu. Apa benda yang masuk dekat dalam apa? Dia, alamak, aku dah lupa nama mesin tu. Kalau kita masuk dalam sauna. Saya buat benda tu lah. Kan, saya buat benda tu. Orang rumah saya dia pasang benda tu, lepas tu saya masuk dekat dalam benda tu. Sejam saya duduk dalam benda tu, berpeluh-peluh. Besok tu demam saya clear. Okey, besok demam saya dah okey dah. Cuma tinggal batuk sesama macam ni je. Cuba lah, sebab saya pun demam dekat 2 minggu lebih juga tak okey. Makan ubat, makan antibiotik, macam-macam benda lah aku makan. Sampai ubat daripada luar pun makan pun tak jadi apa juga kan. Lepas tu saya buat benda tu lah, sauna tu, baru okey dah badan saya. Cuma tinggal lagi batuk je lah. Macam mana nak lawan dengan sihir? Nak kena kesan dulu. Nak kena kesan dulu. Betul ke tak betul awak kena sihir? Saat lagi awak tak ada sihir, awak berlawan seorang-seorang, nanti orang ingat awak halusinasi, kan? Macam solat dan sebagainya, itu kewajipan yang mesti awak lakukan. Okey, so bila dapat kesan betul awak ada gangguan, kena dapatkan rawatan. Biar perawat tu kesan dulu sihir awak ni jenis macam mana, dan baru kita tengok kaedah yang bersesuaian untuk melawan sihir tersebut. Okay? Sebab kaedah ni dia ada pelbagai. Minum air kelapa pun, saya minum air kelapa tak jadi apa. Masa saya demam tu, saya bukan kata minum air kelapa, air kelapa, air tembikai, air macam-macam air aku minum lah. Tak jadi apa juga. Cuma korang kena hati-hatilah. Sebab saya perhati dekat dalam TikTok, dalam masa bulan ni lah, saya rasa ramai orang jatuh sakit. Okey, ramai orang jatuh sakit, demam yang berlarutan, batuk, sesama. Dan bila kita pergi hospital, saya test COVID apa semua, saya test tak ada apa. Kan, saya yang paling kelakar, saya pergi tiga klinik. Saya pergi 3 klinik. Yang kelakarnya doktor tu cek saya tak demam. Sedangkan saya ni menggigil di badan ni, seram sejuk badan kita menggigil. Tapi doktor tu cek pakai dia punya termometer dia tu, dia kata saya tak demam. Saya pun klinik yang pertama pun cakap, doktor ni betul tak betul. Kita pun jadi macam bengang juga lah, sebab kita rasa badan kita tak sihat. Saya pergi klinik yang lain pun benda sama, pergi klinik yang ketiga pun yang sama. So saya anggap benda tu panas dalam je lah. Okay, so korang kena hati-hati. Saya tak tahu lah ini virus ke apa benda ke, sebab saya tak pernah kena demam sampai macam ni lama. Cuma saya perhatikan dekat TikTok, memang ramai orang yang tengah sakit lah sekarang ni, demam.
Lepas tu kalau boleh kurang-kurangkan berjalan dekat tempat yang ramai orang. Ya, kita tak tahu ada virus baru ke yang disembunyikan oleh KKM ke apa, kita tak tahu. Tapi masa saya pergi klinik tu penuh je orang kat klinik kan. Mana kata ramai orang yang tengah menghadapi masalah ni. Saya tak ada batuk sesama, cuma ustaz just demam. Saya makan ubat kurang panas. Ubat kurang panas waktu maghrib, panas balik. Kalau daripada asal membawa ke maghrib je yang jadi masalah tu, gangguan ke? Kalau kata awak punya demam tu terjadinya waktu asar ke maghrib, itu biasanya memang gangguan. Pelik tu ustaz, ada buat blood test lah. Blood test dia aku seram. Kalau blood test tu pakai niat tak apa, dia pakai jarum. Aku tak boleh, aku ada ilmu kebal. Saya kalau jarum tu masuk, jarum tu patah. Saya risau nanti doktor tu terperanjat. You pakai apa ilmu dia cucuk jarum. Saya tak pernah kena cucuk jarum. Saya tak pernah. Saya memang tak boleh. Sebab guru saya dah pesan, pegamar ilmu kebal, jangan sekali-kali membenarkan orang mencucuk badan kita. Kita mencucuk orang tak apa. Guru aku cakap macam tu. Kan? Jadi saya tak ada. Saya susah lah nak kena cucuk. Biar aku sakit kat rumah pun tak apalah. Aku cuba jugalah cari apa-apa ubat daripada kena cucuk dengan jarum. Okay. Kebanyakan lelaki penakut jarum. Bukan penakut jarum, kami lelaki, kami ni auto tau. Pergerakan kami auto tau. Macam contoh kalau orang touch badan kita tak betul, terus dia buka langkah macam tu. Ibaratnya macam kena cucuk jarum, kita takut kita tertumbuk muka doktor. Kan? Dia auto. Dia bila sap, dia leluhur masuk kan. Bila leluhur masuk tu, dia tahu-tahu doktor terlebam biji mata dia. Itu yang kita orang jadi macam, tak apalah, kita cubalah kan. Cuba rawat diri sendiri dululah. Kan auto nampak ramai lelaki macam tu. Orang perempuan mana tahu. Pasal tu kami lelaki ditugaskan untuk mencucuk, bukan dicucuk. Kena faham kat situ. Kita, dia tak boleh kena faham tu. Tugas kami tu macam mana. Ustaz ada tak buat air tawar? Kami tunggu berminggu-minggu. Bukan saya tak nak buat kak. Saya dapat telefon, saya dapat panggilan daripada Jabatan Agama Islam supaya menghentikan dulu kami punya air tawar yang kami buat secara live. Sebab apa? Saya tanya dengan mereka lah, kenapa pula kena berhenti. Bukan niat saya ni bukan nak bagi orang sakit. Niat saya ni nak bantu orang ramai yang mana-mana kena siap, sekurang-kurangnya dapat satu air yang dia boleh bantu diri korang. So mereka kata yang ada aduan yang disampaikan, selepas daripada kami ni buat air tawar, saya end live. So kita pun tak tahu yang ramai orang dekat luar sana sedang kerasukan dan sebagainya. So benda tu mendatangkan efek lah bagi diorang lah kan. Itu yang membuatkan saya dah, bukanlah tak buat, cuma saya cuba jarak-jarakkan sikit kan. Okay, saya cuba jarak. Dulu kan kita buat setiap minggu kan. Tapi bila kita dapat panggilan macam tu, kita pun kena menghormati lah kan. Sebab kadang-kadang dekat dalam live ni, kita ni niat nak tolong, tapi kadang setengah-setengah orang ni bila dah kerasukan, dia anggap kita pula yang masalah. Padahal jin tu dah memang kau punya jin dalam badan kau. Dah lah kita buat air nak bagi percuma, nak bagi korang sihat. Bila dah kau kerasukan, itu bukan masalah aku, itu masalah kau. Kau yang ada masalah dalam badan kau. So bila kau dah kerasukan tu, kau carilah perawat. Yang kau pergi bagi tahu Jabatan Agama Islam, lepas minum air Edika Yusof, saya jadi macam ni dah, kenapa kan? Dah terus tak payah buat kan. Tu masalah dia kan. Tu yang kadang-kadang rumit juga benda ni. Saya pakai minyak kasturi kijang macam kena kesan lada. Pakai minyak kasturi kijang kena kesan lada. Padan muka jin dalam badan kau tu. Bila kau kena kasturi kijang tu, kau rasa macam lada, macam kena cili tangan kau. Tu kau cakap padan muka kau. Kau duduk lagi dalam badan aku. Kau ambil lagi kasturi tu, kau tanya lagi. Kan? Sebenarnya bukan kamu yang sakit, benda yang dalam badan kamu tu yang kesakitan. Okay, benda dalam badan tu. Hari tu saya baru pergi berubat. Dia suruh mandi daun bidara, baca 3 kul. Tu maksudnya apa? Apa dia? Maksud dia apa? Kau pergi berubat dengan dia, kau tanyalah dengan dia. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Manalah aku tahu maksud dia apa.
kamu pergi rawat dengan dia. Dia suruh kamu mandi air bidara ke, air kasbek ke, air longkang ke, apa benda dia suruh kamu mandi ke, nak baca surah apa ke, apa dia? Kamu tanyalah dengan dia, saya baru tahu. Kalau saya rawat kamu, saya tahulah kenapa saya suruh baca 3 kul. Kalau kata kes, jadi aku suruh baca 9 kul, 10 kul, 11 kul, 12 kul. Kalau kau tanya, Ustaz, kenapa saya seorang je kena baca 12 kul? Orang lain baca 3 kul. Aku bagilah jawapan sebab aku yang rawat kau. Masalah kau rawat dengan orang lain, kau kena mandi air bidara, baca 3 kul, kau tanya dengan aku, mana aku tahu. Saya bukan tukang tilik bang kat sini. Pejam mata semua boleh tahu kan. Masalah juga ni. Tak apa bang, 3 kul tu tak ada masalah pun bang. Kalau kata dia suruh baca ayat-ayat pelik-pelik tu tak apa, 3 kul je. Baca Al-Fatihah, baca 3 kul, baca ayat kursi. Ataupun abang nak lagi rajin, abang nak baca khatamkan satu Al-Quran pun tak ada masalah. Abang ambil baldi tu, ustaz tu suruh abang baca 3 kul, abang rasa macam aku ni rajin lah, ataupun abang rasa macam hebat lagi daripada ustaz ke apa, abang baca Al-Quran sampai habis, sampai khatam, lepas tu tumbuskan je kat air tu, lepas tu mandi, boleh je, tak ada masalah. Tak ada, hilang dah terus. Saya tak marah bang, cuma soalan abang tu saya memang tak boleh nak jawab kan. Orang lain yang abang ubat, dia bagi kaedah tu, saya pula kena jawab. Manalah saya tahu. Ya ke nanti ustaz boleh bagi tahu tak hasil tambah ikhtiar air tawar ustaz, dah semakin semangat? Ya ke, dah semakin semangat? Alhamdulillah. Saya akan buat mungkin sebulan sekali lah kak, tapi sekarang ni saya tengah tak sihat, saya tengah bagi pulihkan badan saya betul-betul kan. Lepas tu baru kita akan buat balik. Saya tahu banyak feedback daripada air tawar yang kami buat kan, banyaklah feedback. Saya buat air tawar ni bukannya baru-baru ni, cuma kadang-kadang macam contoh ibaratnya macam ni lah, suami isteri, suami ni tak percaya tentang rawatan, dia memang tak percaya. Sebab saya dah biasa jumpa dah kes macam ni. Suami ni mati-mati tak percaya pasal rawatan. Yang pertama, satu, suami ni malah nak keluar duit. Yang kedua, suami ni biasanya malah nak pergi tempat-tempat rawatan, dia rasa buang masa. Sebab dia tak sakit, tapi kalau dia sakit, dia akan paksa isteri dia pergi pusat rawatan. Okey, kebiasaannya. Apa jadi kat sini, bila kita buat air tawar dan sebagainya, yang suami ni dia akan cakap tak betul lah, ini mengarut lah itu. Bila bini dia minum air tawar tu, tiba-tiba bini dia kerasukan, suami dia stres, suami dia tekanan. Kebetulan lah suami dia mungkin ada kenal dengan jabatan agama ke apa benda ke, nama aku lah kena petik. Bini saya ni tak pernah kerasukan, tapi lepas minum air Dika Yusof ni terus jadi kerasukan. Sepatutnya lepas kau minum air tu, kau jadi macam-macam. Mana kata kau pergilah bawa bini kau pergi berubat. Sekurang-kurangnya kau tak adalah macam konsep tilik-tilik, pakai nama semua benda boleh tahu. Selama ni kau orang suka hidup dengan konsep tilik. Kita tak buat macam tu. Bila kau sebut nama aku, dah tentu akulah yang dapat call. Lepas dia orang minum air awak ni, banyak orang kerasukan, masa tu awak ada air live dan sebagainya, akulah kena. Okay, akulah yang kena. So kita buat jarak-jarak lah, kita buat jarak-jarak. Tapi kalau kamu kata bini kamu ni memang ada kerasukan lah, apa benda lah, kamu rasa nak biarkan jin tu dalam badan bini kamu, dah tak payah buat air tawar, saya biarkan jin tu dalam badan. Kan, ada setengah suami ni dia seronok bini dia ada jin dalam badan. Okay, contohnya kalau kata suami dia kena serang, isteri dia akan tarik jin tu ada dalam badan isteri dia lah yang merana kesakitan. Ada je yang kekek macam tu. Buat baik pun ada orang tak suka dengan ustaz. Tak, itu biasa dalam kehidupan ni. Awak buat apa pun, awak tak boleh mengharapkan orang membalas sesuatu benda yang kita buat. Kita mengharapkan balasan daripada Allah Ta'ala semata-mata. Kita tak boleh harap balasan daripada manusia bang. Sebab manusia ni dia macam hati dia macam-macam, boleh bolak-balik. Hari ni dia boleh jadi kawan, besok dia boleh jadi lawan. Okay, sesuatu benda yang kita buat, kalau macam contoh, kamu berbuat baik kepada suami kamu, kamu menjaga suami kamu dengan baik, kamu kena serahkan benda tu pada Allah Ta'ala. Aku buat benda ni kerana Allah Ta'ala, kamu buat benda tu kerana Allah Ta'ala. Itu je. Kalau kamu mengharapkan daripada manusia, memang kamu akan menangis lah. Sebab 1000 kebaikan yang kamu lakukan, satu kesalahan yang kamu lakukan, 1000 kebaikan tu manusia takkan nampak. Faham tak? Manusia takkan nampak 1000 kebaikan. Kamu keluarkan duit 1 juta tolong orang tu, satu je kesilapan yang kamu lakukan, duit 1 juta tu tak nampak bang. Dia akan nampak satu tu je. Pasal tu bila dalam kehidupan kita ni, apa saja yang kita buat, kita mengharapkan balasan daripada Allah Ta'ala. Ya, kita serahkan pada Allah Ta'ala je.
Macam contoh saya, ustaz, saya jaga suami saya dengan baik ni, tiba-tiba suami saya buat saya macam ni. Sebab kamu mengharapkan balasan daripada suami, pasal tu kamu gagal. Kamu kena mengharapkan balasan daripada Allah Ta'ala, bukan daripada suami. Suami itu pun manusia, dia pun ada hati, perasaan, nafsu dan sebagainya, kan? Macam tu juga dengan suami. Satu benda kita buat, tanggungjawab kita terhadap isteri kita dan anak-anak kita, kita buat sehabis baik. Kita cuba jadi orang yang baik, tapi anak kita jadi macam perangai musibat juga. Itu bukan masalah dia. Sebab setiap manusia ni ada ujian dia. Berapa banyak orang-orang yang selalu bagi profesor, prof, beberapa orang prof yang selalu bagi taklimat tentang jati diri dan sebagainya. Anak jadi musibat juga, kan? Bukan kesalahan prof tu tadi, bukan masalah prof tu tadi. Itulah dugaan yang Allah Ta'ala bagi kat dia, kan? Nasihatkan orang tu lillahi ta'ala, kerana Allah Ta'ala. Itu antara dia dengan Allah Ta'ala. Anak dia jadi bukan-bukan dan sebagainya, kadang-kadang masalah dekat sekolah, masalah itu tak ada kena-mengena dengan tu. Ada setengah orang dia cakap, itulah, pandai sangat bagi nasihat kat orang, tengok anak tu jadi musibat. Contoh, tak boleh cakap macam tu. Sebab kita pun ada anak-anak yang bila-bila masa Allah Ta'ala boleh duga, kan? Itu dugaan macam mana kita nak selesaikan masalah. Ada orang yang sangat-sangat bahagia, tapi bahagia tu tak kekal pun, diuji juga, kan? Betul tak? Macam contoh korang tengok masalah rumah tangga, bercerai-berai dan sebagainya. Korang tak boleh menganggap benda tu laki tak guna, isteri tak guna. Dengan sebelah pihak, kau takkan dapat apa-apa pun sebenarnya, kan? Pegangan saya, itu memang Allah Ta'ala punya dugaan pada manusia tersebut. Macam mana dia nak menyelesaikan masalah tu. Kalau dia berjaya menyelesaikan masalah tu, mungkin akan ada rahmat daripada Allah Ta'ala. Itu je. Okey. Ustaz cakap senang lah, tapi nak buat susah. Bukan. Kalau kau rasa aku cakap senang ke, kau nampak aku cakap susah ke, senang ke, benda tu terjadi, kau kena lalui juga. Kau buat macam mana pun, kau kena hadap juga benda tu. Faham tak? Takkan kalau anak kau perangai bukan-bukan, kau nak ambil pisau nak tikam dia. Tak juga, kan? Kau kena hadap juga benda tu. Benda tu kau tak nak kena hadap juga, kan? Kau kahwin satu ke, kau kahwin dua ke, kau kahwin tiga ke, dugaan tetap akan berlaku. Kau tak kahwin pun akan ada dugaan, kan? Tak ada apa pun jaminan. Macam contoh, kau cakap orang kahwin dua tak gunalah ni. Kau yang kahwin satu tu, aku tengok hari-hari bergaduh juga. Kau cakap orang yang kahwin tiga tu tak berguna lah apa benda. Kau tahu tak dia macam mana serabut dia nak menjaga 3 orang isteri? Bukan senang, kakak. Tapi ujian tu dalam hidup dia. Itu ujian yang dia kena lalui. Dia sebelum dia tu lahir kat dunia, Allah Ta'ala tu dah kata, engkau memang akan macam ni, engkau memang akan macam ni, engkau memang akan macam ni. Kau ingat apa? Syurga aku ni murah. Kau kena lalui benda-benda macam ni. Kau berjaya lalui benda macam ni, baru syurga tempat kau. Ada orang susah, tak ada duit, tak ada apa, tapi hidup dia tenang, bahagia. Faham tak? Tapi benda tu dia seorang je lah yang tahu, kan? Benda tu memang aturan dia dah. Benda tu memang ada aturan dia. So kalau kata benda tu berlaku pada kita, kita berbalik pada dia. Kalau kita tak mampu nak melepasi ujian ni, kita minta dia, ya Allah Tuhanku, permudahkan, ya Allah. Ya Allah Tuhanku, aku memang tak boleh, ya Allah, macam ni, ya Allah, tapi aku tahu ni dugaan kau, ya Allah. Ya Allah, kau permudahkan. Minta dia yang permudahkan, sebab dia yang bagi, kan? Mana-mana orang yang diuji dengan masalah ekonomi dan sebagainya, kau tak payah nak salahkan kerajaan. Kau tak payah nak kata kerajaan tak guna. Aku tanya dengan kau, daripada zaman dulu sampai zaman sekarang, kerajaan mana yang berguna? Yang kau nampak berguna, yang kau nampak senang, yang kau nampak macam beli Maggi 1 paket 20 sen, ada ke? Tak ada pun. Kerajaan mana berguna? PAS pernah tak jadi? Pernah jadi. Yang ni DAP pernah, semua pernah jadi. Tak ada yang berguna pun, sama je, kan? So benda tu kita mohon pada Allah Ta'ala, ya Allah Tuhanku, bagi kita pemimpin yang betul-betul boleh menjaga negara kita, yang boleh menjaga duit-duit ekonomi kita dan sebagainya, kan? Selama yang kita jumpa ni semua tak berguna, habis semua disebatnya. Anak beranak dia yang kaya, kan? Dia orang je yang kaya, korang bergaduh sesama sendiri, tak kepala, kau tak guna ni, tak guna. Dia orang last nampak baru-baru ni yang 48 juta tiba-tiba gaib. Sita lah habis-habis semua harta benda dia sampai dapat balik duit negara. Itu duit negara kot. Kalau aku buat pinjaman bank, habis semua kau sita. Tak bayar 3 bulan, kereta kena tarik, itu kena tarik, ini kena tarik, tu kau blok, ni akaun bank aku kena blok, semua kena blok.
Orang-orang yang ambil duit negara ni kena block lah. Sama lah juga. Tapi masalah orang Malaysia ni, dia terlebih bijak. Orang yang dia kena tangkap, tolonglah keluarkan. Tolonglah keluar. Dah aku pun tak faham. Benda tu dah jelas-jelas salah. Benda tu dah kau ingat nak jatuh hukum ni pakai Elio ke? Kau ingat kat mahkamah Malaysia ni kan, pakai Elio, pakai orang di kauti-kauti senang-senang ke nak jatuh hukum kalau kata kes-kes yang berprofil tinggi ni. Tapi bila orang dah kena tangkap, kau suruh paksa orang tu keluar pula kan, habis semua berak suruh keluar pula kan. Itu macam mana again. Okey, kalau diduga dengan ekonomi, minta Allah Ta'ala permudahkan. Maka minta Allah Ta'ala permudahkan. Saya bukan orang yang kaya ke apa benda, saya orang biasa je. Tapi saya nakkan keluarga saya selesa, keluarga saya senang sikit. Saya tak nak keluarga saya macam sesuatu benda yang dia orang inginkan, dia orang tak dapat. Saya kena usaha lebih lah. Kalau tengok saya dengan awak, bezakan saya dengan awak. Saya sampai sekarang ni baru sampai rumah. Tapi kamu dah dekat rumah, dah relax dah. Okay? Saya daripada tengah hari, daripada petang tadi kat office, buat kerja-kerja office. Mana kata kita kena usaha lebih lah. Lepas tu kita serah pada Allah Ta'ala. Kalau dia tak nak bagi tu, mana kata hak kamu tu tak dapat lagi. Belum masanya untuk kamu dapat. Tapi sampai masanya untuk kamu dapat, kamu mesti akan dapat. Okay. Sampai mimpi kena patok ular hitam baru ni. Ada darah beku keluar daripada mulut. Saya selalu mimpi ular hitam. Akak baby ni kena pergi dapat rawatan kak. Mimpi ular hitam tu memang merujuk kepada gangguan sihir kak. Okey, biasanya memang merujuk kepada gangguan sihir. Kalau akak dah lepas dapat mimpi tu, kemudian ada tidak bala berlaku, tiba-tiba tempat yang dipatuk tu akak rasa kebas, darah akak tak jalan, tiba-tiba akak rasa gatal-gatal badan akak, tiba-tiba dekat bahagian kemaluan akak ataupun dekat bahagian rahim mencucuk-cucuk, tiba-tiba akak rasa sesak nafas, tiba-tiba akak punya suhu badan berbeza. Itu semua tindak balas kak. Kan? Mimpi ni petunjuk kak. Bila kata roh akak tidak tenteram dalam akak tidur ni, sepatutnya roh kita semua tenteram. Dia tak dapat mimpi yang mengarut-ngarut macam tu. Bila roh kita tak tenteram, takkan roh tu nak datang kat kita. Wahai baby, aku adalah roh kau baby. Baby, aku nak sampaikan kat engkau ni ada orang sihir baby. Saya ingat kalau roh akak cakap macam tu, tak dan 3 hari kak duduk hospital terus, mental kan. So dia menyampaikan melalui mimpi dengan cara-cara macam tu lah kan. Pasal tu saya antara orang yang terawat, saya rasa saya je kot bagi tahu. Seseorang nak tahu kena sihir paling mudah dia tidur tersentak. Dia tengah sedap-sedap tidur terkejut. Itu yang paling senang sekali kak. Bila roh akak tak tenteram, roh akak tu akan terperanjat masa tidur. Dan kalau kata benda tu kerap kali berlaku, pergilah dapat rawatan. Okey, pergi dapat rawatan kak. Orang-orang yang kena santau, siapa yang pernah kena santau kat sini? Kalau kamu rambat dapat rawatan, gigi-gigi kamu akan rapuh. Ya, ini tak ada dalil dalam Al-Quran. Ini adalah pengalaman. Siapa-siapa yang kena santau dia tahu. Gigi-gigi kamu ni akan rapuh. Walaupun kamu gosok gigi hari-hari pun, gigi-gigi kamu ni akan rapuh. Ini baru cerita benda yang kamu nampak. Tak cerita benda dalam badan kamu lagi. Saya cakap sebab saya dah lalui. Faham? Saya cakap saya dah lalui dan saya tengok beberapa, dan kita tengok kebanyakan orang yang kena santau, benda tu berlaku juga pada dia. Gigi dia akan rapuh kak. Kau jagalah gigi kau macam mana pun, gigi kau akan rapuh. Jatuh. Gigi kau akan jatuh walaupun dalam usia muda. Kan? Itu tak pelik. Kalau kata orang kena santau gigi rapuh tu tak pelik. Itu antaranya lah. Dalam badan ni lagi problem, macam-macam lagi benda dia. Okay? Orang-orang yang terkena ilmu pengasih, kebiasaannya senang kena kanser payudara, baik lelaki dan baik wanita. Saya pernah buat perkongsian tersebut. Kan? Saya pernah buat perkongsian tersebut. Akak tu kena kanser payudara, dan apabila kita rukiahkan memang akak tu tak sedar. Sebab apa? Siapa-siapa yang kena ilmu pengasih, banyak kali saya cakap, benda ni, ilmu ni kau tak dapat kat mana-mana, melainkan pernah melalui proses tersebut. Siapa-siapa yang pernah kena ilmu pengasih, kedudukan ilmu pengasih tu memang akan ada kat bawah ni. Okey, kemudian dia akan ada 3 kedudukan dekat sini. Saya dah pernah ajar dah macam mana cara nak buat. Dengan pakai jari saja ataupun pakai limau yang saya ajar, korang tolak je kat bawah ni. Kalau korang terasa macam pisau, kau letak limau tu kat situ, pusingkan, tolak sampai dekat tengah-tengah ni. Okey, kemudian tolak sampai ke atas, biar dia keluar, biar dia muntah.
benda tu memang akan ambil masa. Kalau kau rukyah hari-hari pun tak jadi apa juga, kan? Ikut kaedah yang saya dah bagi. Kalau kau tak buat, percaya atau tak percaya, kau tanyalah mana-mana yang kena ilmu pengasih, apa jadi pada diorang? Apa jadi pada diorang kakak? Kau dah kena, kalau kau dah kena kanser, dah payahlah kita nak tolong macam mana. Boleh lah kot, kan, mengurangkan korang punya kanser. Tak cakap boleh kurang pun tak boleh. Kadang-kadang dah teruk, dah terpaksa belah kau punya buah dada kau kena belah apa semua, kan. So kita punya kaedah rawatan tu banyak dah kita tengok. Memang lepas dah dia buat apa semua tu, dah terselamat lah kau daripada kanser tu tadi, kan. Percaya buat, tak percaya kau ignore je, tak ada masalah. Yang sakit tu kamu. Saya pernah alami, saya pernah merasai, saya yang merawat. Jadi kita tahu dah benda tu berlaku pada orang tu. Bila kamu dapat kesan yang kamu kena kanser, menitik air mata darah pun tak boleh balik benda tu. Jin tu ada lagi tak? Jin tu dah belah lah, sebab target dia dah tercapai. Faham tak? Target dia dah tercapai, dia belah lah. Tunggu apa lagi? Tunggu berebat, tunggu mati lah. Kan? Kita pernah buat perkongsian tentang satu pasangan suami isteri daripada Langkawi datang ke pusat rawatan saya. Apabila bersetubuh, masa dia bersetubuh tu, setiap kali dia bersetubuh, suami tu akan kencing keluar daging berketul-ketul. Perkongsian tu kita buat secara live. Saya pernah buat live benda tu. Saya pernah masukkan benda tu dalam saya punya Facebook, tak silap saya. Kamu bayangkan setiap kali bersetubuh, suami dia akan kencing dan kemudian keluarkan daging yang berketul-ketul. Kau bayangkan tak, lelaki punya barang tu nak keluarkan daging berketul-ketul tu. Kau tahu tak, suami dia boleh kata selalu mengaung-aung dalam bilik air. Ada setengah orang kata benda ni mengarut apa benda. Kau tak kena, memang kau tak tahu. Kau tahu tak orang tu mengaung-aung dalam bilik air. Dia orang ni datang kat pusat rawatan saya masa tu. Saya mati-mati ingat lelaki, suami dia ni isap dadah. Dengan badan kurus cengkung macam-macam orang isap dadah. Saya cakap, suami akak ni isap dadah. Saya cakap macam tu. Cengkung semacam je kan. Tak ada ustaz. Dia pun bagi tahu masalah cerita dia macam mana. Kemudian masa tu saya tak dapat kesan lagi lah. Bila kita cek, saya cuba rukyahkan, saya cuba mengesan kedudukan dia kat siapa sebenarnya masalah. Saya suruh suami dia duduk tepi, saya nakkan bini dia. Padahal yang kencing keluar daging tu isteri dia, suami dia. Bini dia terkejut. Ustaz, bukan saya yang sakit ustaz. Kenapa ustaz nak rukyahkan saya? Tak payah, akak duduk je kat kursi ni. Dan bila kita rukyahkan bini dia, barulah semuanya terbongkar dekat situ. Dan apabila kita lepaskan jin dalam badan tu, elok dah suami dia boleh kencing macam sedia kala balik. Ini kisah benar ni. Saya pernah buat perkongsian tu. Dan saya rasa kadang-kadang akak tu selalu masuk dalam live dan memberikan semangat kepada orang lain. Ini kisah benar tau. Kau bayangkan kalau dah kencing keluar daging macam tu, kalau kau pergi ke hospital cakap apa? Dah tentu dia kata usus kau rosak, itu ini. Kita pernah berjaya juga menyelamatkan beberapa orang daripada dibuang rahim. Ada satu akak tu daripada Sabah. Akak Sabah, saya panggil dia Akak Sabah. Saya pun tak tahu dia daripada mana. Akak Sabah tu minggu depan nak kena buang rahim. Ni minggu depan nak kena buang rahim ni. Macam contoh hari ni apa? Hari ni Sabtu. Sabtu depan nak kena buang rahim. Kebetulan dia ni nasib dia baik ni, dia dah Allah Ta'ala tu, sebenarnya Allah Ta'ala tu yang dah dorong dia. Dia kenal dengan salah seorang moderator saya merayu minta tolong rawat akak ni sebab nak buang rahim. Kalau ikutkan dia tak dapat masuk slot kita orang. So bila saya dengar rahim nak kena buang, hati saya jadi macam, sebab benda tu satu benda yang sangat penting bagi seorang wanita. Kalau rahim nak kena buang ni, mungkin macam mana dengan kehidupan dia. Saya cakap tak apalah, bawa lah datang. So kita rawat. Memang teruk lah akak tu. Masa tu dia datang pusat rawatan, first time dia datang pusat rawatan saya pun, nak masuk pun tak boleh. Dia jadi macam-macam lah. Dia jadi hara lah dekat depan apa semua. Dan alhamdulillah lepas kita rawat dia apa semua, dia pun balik pada hospital. Doktor kata dah tak perlu nak buang rahim. Saya tak tahu keseronokan akak tu macam mana, tapi saya punya seronok. Saya jadi macam, ya Allah Tuanku, terima kasih ya Allah, kau terima dan kau angkat juga doa aku untuk bantu saudara Islam aku. Masa tu saya pun tak tahu nak menitik air mata ke nak macam mana, saya pun tak tahu. Tapi saya seronok bila melihat orang lain terselamat. Macam itulah ibaratnya, kan. Kisah ni kisah benar ke? Bukan kisah ini reka-reka. Sebab saya buat rawatan banyak, kita buat secara live, kan. Saya bukan cerita sembang saja. Tak ada, kita tak ada sembang lah. Siapa yang pernah ikut saya lama, dia tahulah. Tapi tak semualah saya boleh selamatkan. Rezeki awak lah. Saya ni hanya mampu berdoa je. Allah Ta'ala angkat doa saya, rezeki kamu lah. Faham tak maksud saya? Kan?
Tapi akak tu tak putus asa. Bila dia rasa tak kena je, dia dapat rawatan. Bila rasa tak kena je, dia dapat rawatan. Jangan berputus asa. Kalau korang berputus asa, masalah. Cuma kena pakai otak yang bijak. Kalau kata satu-satu rawatan dicas sampai ribuan ringgit, tak payah pergi bang kakak. Banyak lagi pusat rawatan lain. Faham tak? So kamu kena bijak. Tapi kalau kamu mampu, tak apalah, pergilah. Tak mampu, tak payah. Okay? Tak mampu, tak payah. Banyak lagi pusat rawatan lain. Tapi kalau kamu nak yang betul-betul ikhlas hati pun susah juga nak cakap ikhlas hati kan. Sebab orang tu guna masa, guna tenaga dan sebagainya. Tapi ada tak yang ikhlas hati? Ada je, boleh je cuba, tak ada masalah. Yang penting jangan putus asa. Yang penting jangan putus asa bang kakak. Okay, itu yang paling penting. Okay guys, jom guys. Dah subuh, dah azan ke? Belum azan, dah azan ke? Kita tunggu azan lah. Rumah saya depan ni tahfiz. Sepatutnya budak-budak tahfiz ni dah azan dah. Dah azan dah? Dah azan je lah. Okay, nanti ada sekian, nanti kita sambung lagi, jumpa lagi semua. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan daripada sihir. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bolak-balikkan orang-orang yang dengki pada kita, yang cuba nak menyihir kita, Allah Ta'ala bolak-balikkan semua. Okay, jumpa lagi semua. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Okay, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.